Adakah anda ingin tahu tips mudah dan berkesan untuk menghadapi ujian syafawi bahasa Arab? Sekiranya anda nak tahu, jom tonton video ini hingga tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berkongsi tips mudah dan berkesan bagi menghadapi ujian syafawi bahasa Arab SPM. Sebelum itu, ayuh kita lihat bahagian pemarkahan. Untuk ujian ini adalah ditaksir secara individu dan mengikut set yang ditentukan, dan ujian dilaksanakan selama 10 hingga 15 minit dan tiada ulangan. Seterusnya kita lihat pecahan markah bagi setiap bahagian. Bagaimana kita nak mulakan untuk bahagian A, iaitu berpandukan bahan rangsangan? Dicadangkan untuk mulakan dengan muqaddimah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita teruskan dengan minal ma'lumi ladaina inna. Kita masukkan tajuk berdasarkan bahan rangsangan, muhimmatun wa daruriyatun fi hayatina wa hayatil insan. Hazihi surah an. Masukkan semula tajuk. Kenapa saya mementingkan muqaddimah? Supaya calon-calon nampak lebih bersedia ketika menjawab soalan bahan rangsangan. Isi yang pertama iaitu menerangkan watak ataupun benda yang kita lihat berdasarkan bahan yang diberi. Sebagai contoh, haza Muhammadun nasyitun. Cadangan isi yang kedua adalah kita fikirkan satu fi'il. Isi yang ketiga, kita fikirkan fi'il yang kedua. Secara ringkasnya, maknanya ayat pertama kita terangkan tentang watak ataupun benda. Isi yang kedua dan ketiga, kita memikirkan satu fi'il yang bersesuaian dan pastikan ianya paling mudah untuk kita huraikan. Ini adalah untuk isi. Dan pastikan kita menghurai isi-isi tersebut dengan kaedah 5W1H. Setelah kita ada isi, kita banyakkan bertanya. Kerana dengan banyak bertanya, 5W1H tersebut mampu merangsang untuk mengembangkan ayat dengan baik. Jom kita lihat contoh. Ini adalah soalan yang pertama. As-su'alul awal. Seperti biasa, kita mulakan dengan muqaddimah tadi sebagaimana yang telah dimaklumkan di awal tadi. Kita lihat gambar. Ini adalah berkaitan dengan gotong royong. Bagaimana cara kita nak mulakan? Minal ma'lumi ladaina inna at-ta'awuna al-jama'i muhimmun wa daruriyun fi hayatina wa hayatil insan. Sesungguhnya gotong royong itu adalah penting dalam kehidupan kita dan juga kehidupan manusia. Dan kita ulang sekali lagi ayat yang lebih kurang sama. Hazihi surah an. Gambar ini tentang at-ta'awuni al-jama'i, tentang gotong royong. Maknanya secara automatik kita sudah ada ayat muqaddimah yang baik dan cantik dan menarik. Bagaimana kita nak mulakan untuk isi? Sebagaimana yang disebutkan tadi, dicadangkan untuk yang pertama kita lihat dan kita terangkan watak ataupun benda yang ada di dalam gambar. Apa yang kita lihat? Sebagai contoh, kita nampak Zaid. Kita berikan nama dia Zaid. Huwa Zaidun amamal masjidi. Okey, itu adalah Zaid berada di hadapan masjid. Apakah huraiannya? Nampak dia sedang buat apa? Maka kita mula bertanya, kenapa dengan Zaid itu? Kita dah ada satu isi. Kenapa dengan Zaid? Maka kita terangkan dia buat apa? Yaknisu Zaidun al-kumamat al-kathirah.
Zaid menyapu sampah yang banyak. Sapu sampah menggunakan apa? Bil miknasatil jadidati. Untuk isi yang kedua, dicadangkan untuk mendatangkan satu fi'il yang mudah. Di sini saya mencadangkan yarmi Muhammadun al-awraqal katsirah. Muhammad membuang daun-daun yang banyak. Kemudian kita mula bertanya, dia membuang daun tu menggunakan apa? Kita lihat bagaimana cara untuk kita mengembangkan ayat dengan kita menukar daripada jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Menjadi huwa yarmi al-awraqal katsirah. Ayat yang sama sahaja, cuma huraiannya kita tambah bisundukil kabir, dengan bekas yang besar. Isi yang ketiga juga sama, kita cari satu fi'il yang paling mudah. Antara cadangannya iaitu yaqumu karim. Karim berdiri amama syajarah, di hadapan pokok. Wa yunazzifu sadiquhu, dan rakannya membersihkan al-balu'ata, dan rakannya membersihkan longkang. Kalau kita gunakan jumlah fi'liyah, selepas itu kita jadikan jumlah ismiyah. Kita tengok contoh yang seterusnya. Sama juga muqaddimah, kita masukkan tajuk minal ma'lumi ladaina inna yawmat tasjilil jami'i muhimmun wa daruriyun fi hayatina wa hayatil insan. Mungkin kita boleh tambah wa hayatit talabah, ataupun khususan li hayatit talabah. Kita mengulang sahaja hazihi surah. Gambar ini an tentang yaumit tasjil al-jami'i. Gambar ini tentang hari pendaftaran universiti. Sebagaimana yang di awal tadi disebutkan, terangkan benda ataupun orang yang berada di dalam gambar. Saya memberi cadangan haula'i talabatun jududun. Ini adalah pelajar-pelajar baru. Kita pun tertanya-tanya kenapa mereka di sini. Sajjala at-talabah al-judud ilal jami'ah Malaya. Telah mendaftar pelajar-pelajar baru ke Universiti Malaya. Dan seterusnya kita cari fi'il yang paling mudah. Apa fi'il yang mudah? Yajlisu at-tullabu wa talibatu 'alal kursi. Itu paling mudah. Bagaimana kita nak hurai? Kita mengulang semula ayat yang sama, tetapi kita tukarkan kepada jumlah ismiyah. Hum yajlisuna fil qa'atil kabirati wal jamilati wan nazifati. Cara saya menghurai dengan mengulang semula dan kita tambahkanlah dia berada di mana? Di dewan. Dewan yang bagaimana? Kita tambahkan sifat-sifat pada dewan tersebut. Isi yang ketiga pula iaitu yastami'u at-talabah al-judud at-ta'limat al-mujazah. Daripada siapa? Min amidil kulliyah. Ulang sekali lagi, tetapi diulang secara jumlah ismiyah. Hum yastami'una ila ta'limat bil khusyu'i. Mereka itu mendengar taklimat dengan khusyuk. Maka itulah salah satu kaedah yang mudah untuk kita menjawab soalan bahan rangsangan. Sekiranya murid ada isi yang lebih, boleh sahaja. Hazihi amilatun nashitatun. Dan dia sedang buat apa? Turattibu al-amilatun nashitatu al-karasi. Pekerja yang rajin itu menyusun kerusi amamat talabah. Untuk seterusnya iaitu adalah perbualan terbuka. Dicadangkan untuk muqaddimah sedikit. Sama sebagaimana yang tadi di awal tadi, cuma tidak disebutkan salam sahaja. Mendatangkan 4 isi sekurang-kurangnya. Dan di dalam 4 isi tersebut dicadangkan lagi supaya mendatangkan 4 fi'il yang mudah.
supaya kita mudah nak hurai menggunakan kaedah 5W1H. Dan sebagai penutup, kerana ini adalah soalan yang terakhir, dicadangkan untuk adalah sedikit khulasah ataupun penutup kepada ujian lisan kita ataupun ujian syafawi kita. Apakah khulasah tersebut? Iaitu aktafi bihadzal qadr, hadza faqat minni, syukran jazilan ala istima'ikum wa intibahikum fi hadzal yaum. Cukup setakat ini sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak atas pendengaran kamu dan keprihatinan kamu pada hari ini. Maka itu adalah penutup yang saya kira cukup baik untuk kita tamatkan ujian syafawi kita. Seterusnya, bagaimana untuk kita menjawab? Soalannya adalah soalan pertama, Riyadatil Mufaddalah, sukan kegemaran saya. Seperti biasa, kita mulakan dengan muqaddimah, minal ma'lumi ladaina inna. Tajuk di sini kita ubah sedikit. Inna ar-riyadah, sesungguhnya sukan itu muhimmatun wa daruriyatun fi hayatina wa hayatil insan. Dan seterusnya, sebagaimana disebutkan tadi, sekurang-kurangnya mempunyai 4 isi. Contohnya, riyadatil mufaddalah, sukan kegemaran saya adalah qurratul qadam, adalah bola sepak. Kenapa? Uhibbu an al'aba qurratal qadami. Isi yang seterusnya iaitu kita menggunakan kalimah bermain. Al'abu qurratal qadami ma'al asdiqai waz-zumala'i. Kemudian apakah persoalan yang kita boleh tanya? Iaitu bila kita main. Nahnu nal'abu fi kulli nihayatil usbu' bil farhi was sururi. Kami bermain pada setiap hujung minggu dengan gembira. Kemudian kita boleh sahaja ulang. Al-abu qurratal qadam. Di mana kita main? Fi mal'abil madrasatil kabiri wal wasi'i. Kemudian di mana padang tersebut? Kita mula bertanya. Sebab itu kaedah 5W1H sangat penting. Kita bertanya, mal'abul madrasati amamal baiti. Isi yang seterusnya, kalimah laziman itu sebenarnya hanya sekadar tambahan. Laziman, kebiasaannya, umarisu qurratal qadami. Tadi saya guna kalimah al-abu, tapi saya mengubah kepada umarisu. Umarisu qurratal qadam ma'al mudarrib. Yang ini persoalan yang kita tanya, dia main bersama siapa? Saya berlatih bola sepak bersama jurulatih. Kemudian kita boleh bertanya siapa nama dia? Wa ismuhu Muhammadun wa huwa aidan muallimun fi madrasati. Dan kita tanyalah siapa nama dia dan juga dia tu siapa? Rupanya guru sekolah saya. Dan isi yang terakhir, boleh sahaja nak tambah ataupun tidak kalimah ahyanan, iaitu kadang-kadang. Ahyanan, kadang-kadang. Umarisu qurratal qadam ma'a akhi wa abi sabahan. Kadang-kadang saya berlatih bola sepak bersama abang saya dan juga ayah saya pada waktu pagi. Bila dan pukul berapa? Wa fis sa'ati sabi'ah wan nisf, pada jam 7.30. Itu adalah persoalan-persoalan 5W1H yang kita boleh timbulkan bersama. Siapa, di mana. Tadi orang lain, selepas ni orang lain. Boleh sahaja. Perhatikan keseluruhan. Secara kesimpulannya, kita menggunakan kalimah yang lebih kurang sahaja. Berdasarkan teknik 5W1H, banyak bertanya kepada isi. Dan akhir sekali, tamatlah kita untuk soalan perbualan terbuka. Aktafi bihadzal qadr, hadza faqat minni, syukran jazilan ala istima'ikum wa intibahikum fi hadzal yaum. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua iaitu muqaddimah yang sama. Minal ma'lumi ladaina inna birral walidaini muhimmun
wa daruriyun fi hayatina wa hayatil insan. Sebagaimana yang kita maklum, sesungguhnya berbuat baik kepada ibu bapa adalah penting dalam kehidupan kita dan juga kehidupan manusia. Itu mukadimah yang biasalah, yang perlu kita ingat dan hafalkan. Dan seterusnya, apakah isi yang bersesuaian? Boleh sahaja kita gunakan kalimah awalan. Yang pertama, ada boleh, tak ada pun tak ada masalah. Yang penting kita ada 4 isi penting. Contohnya iaitu awalan yad'u al-ibnu salihu ilal walidaini. Anak yang soleh itu mendoakan kepada ibu bapa. Soalannya, bila dia berdoa? Kita ubah semula sama macam yang di awal tadi. Huwa yad'u ilaihim. Ataupun kalau kita nak tukar kalimah dhamir tersebut kepada walidain, boleh, tak ada masalah. Huwa yad'u ilal walidaini. Bila? Ba'da salawatil mafruḍah wan nafilah fi kulli yaumin. Selalu kita guna ba'da salah. Adalah baik kita gunakan kalimah ba'da salawatil mafruḍah wan nafilah, selepas solat-solat yang difardukan dan juga solat-solat sunat pada setiap hari. Isi yang kedua iaitu bagaimana cara nak membuat baik. Wasaniyan yusa'idu al-ibnu salih al-walidaini. Isi pertama yad'u, berdoa. Isi yang kedua yusa'idu. Fi kulli makanin wa zamanin. Kemudian apa huraian kita? Di mana tempatnya biasa kita nak tolong mak ayah kita? Imma fi dakhilil bait atau kharijil bait. Sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kemudian boleh juga kita tambahkan contoh sekiranya kita ada idea lah. Apakah contoh kita menolong ibu bapa? Wa ala sabilil misal yaknisul ibnu ghurfatan naumi bil miknasati. Anak yang soleh itu menyapu bilik tidur dengan penyapu. Wa yurattibu al-kutuba, dan menyusun buku-buku ala rafi, di atas rak. Maknanya apa sahaja bentuk pertolongan boleh sahaja masukkan di sini. Wasalisan, dalam kepala kita mesti nak cari fi'il yang ketiga. Apalah fi'il yang ketiga yang mudah? Iaitu yadrusu al-ibnu salih ad-durusa. Maka apakah huraian? Soalannya adalah bagaimana perlu belajar? Bil jiddi wal ijtihadi fil imtihan. Kemudian daripada ayat jumlah fi'liyah kita tukar kepada jumlah ismiyah. Huwa yadrusu fi kulli waqtin wa zamanin. Dan isi yang terakhir, isi yang keempat, yuti'u ilaihim, mentaati mereka. Wa yatakallamu ma'ahum, dan bercakap bersama mereka. Bagaimana cara cakap? Bilutfin walinin, dengan lemah lembut. Dan sebagai penutup kepada ujian lisan kita ataupun ujian syafawi kita, gunakan khulasah sebagai ulangan. Untuk perbualan terbuka dicadangkan untuk mendatangkan 4 fi'il yang mudah, dan kita huraikanlah dengan kaedah 5W1H supaya kita mampu mengembangkan ayat dengan baik. Wallahu alam, sekadar itu sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini.